Selamat datang dan terima kasih kerana singgah di channel Mindapedia. Kali ini Mindapedia akan berkongsikan kisah buaya legenda Bujang Senang yang dikatakan ialah sumpahan pahlawan Iban. Kisah buaya ini juga pernah menjadi igawan ngeri bagi penduduk Sarawak di Sungai Rajang suatu ketika dahulu. Sebelum kita mulakan, support kami dengan like, komen dan subscribe Mindapedia channel untuk konten-konten yang lebih menarik. Negeri Sarawak merupakan negeri yang terbesar di Malaysia dan mempunyai hutan tebal yang besar serta sungai yang terpanjang di Malaysia. Maka tidak heranlah lagi ia turut menyimpan berbagai kisah aneh dan misteri malah mengerikan bagi penduduk di negeri Sarawak sendiri. Salah satu kisah yang terkenal yang menjadi simbolik bagi negeri Sarawak itu sendiri ialah kejadian serangan buaya yang dikenali Bujang Senang yang memakan manusia sebagai santapannya. Pada sekitar tahun 1980-an, berlaku kejadian seekor buaya raksasa yang mengganas di Sungai Batang Lupa yang menyasarkan manusia sebagai mangsanya. Segelintir penduduk Iban di Sarawak percaya buaya ini adalah jelmaan seorang pahlawan terkenal Iban yang bernama Simalungun yang telah disumpah menjadi buaya. Berdasarkan mitos lama rakyat tempatan, Simalungun merupakan pahlawan yang gagah dan juga dikatakan kebal. Tiada senjata yang mampu menembusi badannya dan lantaran itu Simalungun telah berjaya membunuh ramai musuhnya. Dan kehebatan Simalungun semakin terserah ketika zaman mengayau. Beliau berjaya membunuh ramai musuh-musuhnya. Mengayau ialah zaman di mana pahlawan memburu kepala mangsanya dengan memenggal dan membawanya pulang. Ia dilakukan demi kelangsungan hidup dan dominasi kuasa. Disebabkan dendam dan rasa tidak puas hati terhadap Simalungun, musuh-musuh beliau telah menangkap dan menculik isterinya untuk mengorek rahsia akan kelemahan sebenar kekebalan Simalungun serta demi membalas dendam. Simalungun telah mencari isterinya di segenap tempat dan akhirnya berjaya berjumpa tempat isterinya diculik. Tetapi malangnya isteri Simalungun telah direjam dengan tombak oleh musuhnya sebaik saja dibebaskan, yang menyebabkan kematian isterinya. Lantaran itu, ia telah mencetuskan kemarahan Simalungun yang menyebabkan pahlawan gagah ini mengamuk. Akan tetapi kelemahan Simalungun mula terserlah apabila beliau dikatakan tidak kebal ketika berada di dalam air sungai. Rahsia besar kesaktian Simalungun ini telah berjaya dihidu oleh musuhnya. Simalungun telah berlawan habis-habisan, akan tetapi nasib tidak menyebelahinya apabila beliau maut dibunuh oleh musuhnya. Musuhnya telah membiarkan mayat Simalungun dan isterinya tenggelam dalam Sungai Batang Lupa. Menurut mitos lama ini lagi, mayat Simalungun dan isterinya telah disumpah menjadi buaya raksasa oleh dewa dan haiwan ganas itu mula mengganas dan menghantui keturunan pembunuhnya sekitar kawasan Batang Lupa. Jelmaan buaya oleh Simalungun ini telah digelar Bujang Senang oleh masyarakat setempat dan buaya ini menjadi igawan ngeri oleh penduduk sekitar Batang Lupa apabila ia telah membaham seramai 14 orang manusia sebagai makanannya sejak tahun 1940-an lagi. Pada awal peristiwa keganasan buaya ini, masyarakat Iban telah dimomokkan dengan saiznya yang amat besar yang diumpamakan seperti saiz sebuah bas. Dan cerita ini mendatangkan satu kegerunan terhadap Bujang Senang terhadap saiznya yang dikatakan mampu membaham mangsanya dengan sekali hadap. Ciri aneh lain yang terlihat secara fizikal selain kebesaran saiznya ialah terdapat satu tanda belang putih yang terletak pada bahagian belakang buaya itu yang membezakannya dengan buaya-buaya lain. Ini menjadikan buaya ini dikaitkan dengan unsur mistik dan juga sumpahan yang berlaku ke atas Simalungun. Buaya ini juga digelar sebagai Maharaja Buaya oleh masyarakat Iban dan mereka percaya buaya ini adalah raja kepada buaya yang hidup sekitar Sungai Batang Lupa hinggalah ke seluruh Sungai Rajang. Walaupun keganasan yang dilakukan oleh Bujang Senang telah bermula dari sekitar tahun 1940-an, tetapi ia mencuri perhatian semula pada 1982 apabila terdapat kejadian di mana penghulu bangan dari rumah Panjang Pali Seri Aman telah dibaham oleh seekor buaya besar ketika menangkap udang di sungai. Dikatakan ketika kejadian berlaku, penghulu bangan dan abangnya Kabir sedang sibuk menangguk udang. Ketika itulah Bujang Senang datang menyerang dan membaham penghulu bangan, lalu membawa badan ketua masyarakat itu jauh ke dalam sungai. Cubaan Kabir untuk menyelamatkan abangnya telah gagal dan ketika itu Kabir telah terlihat satu tanda putih wujud di belakang buaya itu. Kejadian serangan itu telah menggemparkan penduduk setempat dan operasi mencari dan menyelamat penghulu bangan telah dilakukan, yang mana hasil operasi itu telah menemui hanya badan mayat lelaki itu selepas 5 hari operasi berjalan.
Lantaran kejadian mengerikan itu, satu operasi memburu buaya telah dilancarkan oleh Polis Sarawak yang digelar Operasi Buaya Ganas. Operasi ini memfokuskan carian di sekitar sungai seperti di Batang Sadung, Samarahan, Lupar, Alaya dan Saribas. Akan tetapi Bujang Senang gagal ditemui. Disebabkan kegagalan dalam pemburuan Bujang Senang, mangsa yang menjadi korban terus meningkat dari tahun 1982 hinggalah tahun 1991. Dalam tempoh ini sahaja direkodkan seramai 13 orang telah menjadi habuan buaya raksasa ini. Kerakusan buaya ini semakin memuncak apabila seorang gadis Iban telah menjadi santapannya sekitar Mei 1992. Dalam kejadian yang berlaku pada mangsa ke-14 itu, mangsa yang berusia 20 tahun cuba menyeberangi sungai Pelaban bersama ibunya. Akan tetapi buaya ini telah menyerang gadis Iban itu dan membahamnya. Kejadian itu telah mencetuskan amarah penduduk setempat dan pemburuan untuk mencari buaya berkenaan yang melibatkan puluhan penduduk Iban dan polis telah dilakukan. Setelah 4 jam usaha pemburuan dilakukan untuk menjejak buaya raksasa ini, ia telah berjaya dikepung di satu kawasan sungai. Akan tetapi, keajaiban berlaku apabila buaya ini tetap tidak mati walaupun diserang dengan tombak dan ditembak dengan berdas-das peluru biasa. Disebabkan misi membunuhnya kelihatan amat sukar, seorang dukun Iban mencadangkan peluru senapan ditukar kepada paku sepanjang 10 cm. Dan atas nasihat itu akhirnya Bujang Senang tumpas jua setelah 40 das tembakan dilepaskan. Begitulah liatnya untuk menamatkan riwayat Bujang Senang yang seakan-akan kebal dari sebarang senjata. Akhirnya Bujang Senang mati dalam pemburuan itu dan kisah Bujang Senang ini telah menjadi satu legenda bagi penduduk Sarawak. Keganasan yang dilakukan buaya ini yang melibatkan nyawa manusia telah meninggalkan kesan yang amat mendalam terhadap masyarakat di Sarawak. Ia menjadikan mereka lebih berhati-hati apabila berada di sungai ataupun hutan. Jika diteliti semula kisah dan mitos berkaitan Bujang Senang ini, pastinya wujud keraguan di kalangan masyarakat berhubung kesahihan dakwaan asal buaya berkenaan, iaitu sebagai manusia yang disumpah. Segelintir pihak pasti mempersoalkan dakwaan bahawa buaya ini hasil daripada sumpahan dewa. Walau bagaimanapun, masih ada segelintir yang percaya kisah legenda ini benar-benar berlaku dan ia memberikan unsur gaib dan juga mistik. Di dalam negara Malaysia sendiri, kita banyak mendengar mengenai makhluk-makhluk mistik dan luar biasa seperti kewujudan naga dan Bigfoot. Akan tetapi bezanya dengan kisah Bujang Senang, ia berjaya dibunuh dan badannya berjaya dipertontonkan kepada orang ramai, yang mana ia membuktikan buaya ini benar-benar wujud dan wajarlah penduduk Sarawak menggeruninya. Kisahnya dan gambarnya juga telah disiarkan di dada-dada akhbar. Ketika buaya ini berjaya ditangkap, ia berjaya menafikan momokkan yang kononnya buaya ini bersaiz buah bas. Dan apabila berjaya dibunuh dan diukur, Bujang Senang hanyalah mempunyai panjang 5.46 meter, manakala lilitan perutnya adalah 2.12 meter. Ia masih dikategorikan bersaiz raksasa bagi seekor buaya, tapi tidaklah sebesar sebuah bas. Dalam ulasan kepada sebuah akhbar, Jabatan Muzium Sarawak mengakui sungai di negeri itu memang memiliki banyak sarang buaya dan kewujudan buaya besar dianggap sebagai lumrah alam yang biasa di kawasan berkenaan. Peristiwa Bujang Senang bukanlah satu-satunya peristiwa buaya membaham manusia di Malaysia. Terdapat juga beberapa peristiwa lain yang tidak kurang keanehannya berlaku membabitkan buaya. Pada tahun 2012, negara pernah digemparkan dengan serangan buaya ganas. Kali ini ia digelar sebagai Bujang Seblak. Buaya ini telah membaham seorang wanita penghuni rumah panjang di Sungai Anak, Sarawak bernama Syah Munsong. Pemburuan dilancarkan mencari buaya ini sama ada secara moden maupun tradisional. Setelah 14 hari Bujang Seblak membaham mangsanya, akhirnya ia telah tumpas di tangan pawang yang bernama Indat Sanabung. Sebelum itu, 2 das tembakan berjaya dilepaskan yang mengenai rahang buaya ini, akan tetapi ia tetap masih hidup. Buaya ini mati dengan cara yang agak luar biasa, iaitu ia mati apabila ditampar di kepala oleh pawang buaya Indat Sanabung di kepalanya. Kesimpulannya, Bujang Senang hanyalah seekor buaya biasa yang bersaiz agak besar dan reputasinya dikenang lantaran ia memaham ramai manusia. Keunikan Bujang Senang berbanding buaya lain ialah belang putih di belakangnya yang berkemungkinan disebabkan menghidap penyakit genetik separa albino. Legenda mistik membawakan Bujang Senang pula bersandarkan dakwaan ia adalah jelmaan manusia yang mana cerita berkenaan masih disangsikan kesahihannya oleh segelintir pihak. Terima kasih kerana menonton.